Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Hadi Saleh. Dalam episod kali ini kita nak belajar apa pula? Dalam edisi raya, kita akan belajar something yang berkaitan dengan raya lah. Jadi apa yang popular dengan raya ni? Tak lain dan tak bukan mestilah ketupat. Jadi kita nak belajar buat ketupat apa? Saya nak share dengan anda semua cara-cara buat ketupat palas. Okey, kalau kita tengok sekarang ni depan saya, buat ketupat palas ni nampak macam senang lah. Ada beras pulut, ada santan, ada air, ada daun palas. Tapi betul ke mudah? Itu soalannya, betul ke mudah? Jadi kita nak belajar kat sini apakah teknik-teknik dan cara-cara buat ketupat palas yang betul. Okey, baik. Untuk buat ketupat palas. Okey, sebenarnya buat ketupat palas ni kita rasa kadang-kadang kita tengok kan, kenapalah orang buat ketupat macam tak renyah ke? Baiklah kita beli je daripada kita buat kan. Sebenarnya betul lah kan, kita faham kenapa orang nak kena membeli instead of dia nak membuat benda tu. Tapi sebenarnya kalau kita buat ramai-ramai jadi seronok tau. Kan waktu-waktu raya ni kan, kita kumpul adik-beradik berkumpul untuk buat ketupat. Benda ni lah yang akan mengeratkan hubungan silaturahim kan. Kita tak nak hilang benda-benda macam tu lah. Dan bila kita buat sendiri tu feel dia lain sikit. Okey. Dan untuk buat ketupat palas, sebenarnya apa yang perlu kita ada? Tak lain dan tak bukan, kita perlu ada daun palas. Sekejap lagi kita nak cerita sikit lah pasal daun palas ni. Sebelum tu, kita kenal dulu apa bahan-bahan yang kita perlukan selain pada daun palas. Kita perlukan juga beras pulut. Saya pakai beras pulut ni dalam 500 gram sahaja, setengah kilo. Dan beras pulut ini saya dah basuh, cuci, bersih dan dah toastkan. Okey, saya tak pun. Okey, so saya pakai juga sedikit daun pandan. Kemudian kita pakai santan pekat. Lepas tu kita pakai juga air. Itu sahaja untuk buat beras atau untuk buat pulut lah. Buat beras pula, beras dah ada. Okey, baik. Bercakap pasal daun palas. Okey, sebenarnya untuk buat daun palas ni dia ada proses-proses dia. Okey, dan proses-proses inilah yang kita kena tahu. Okey, ini adalah daun palas. Okey, dia ada dua jenis yang lebih kurang. Satu daun palas, satu lagi daun kuak. Orang Kedah panggil kuak. Saya tak tahu lah orang negeri panggil kuak ke apa. Okey, so untuk daun palas ini, kalau bezanya dengan daun kuak tu dia lebar. Okey, so yang ni dia just nice, tak lebar sangat. Kalau kita buka pun dia macam okey, sekejap saya ambil masa sikit nak buka, nak tunjuk satu. Okey, ini mungkin yang kecil sikit, saya ambil yang kedua. Okey, yang dia macam ni lah. Okey, dia lebih kurang macam ni je saiz dia. Kan? Ni adalah saiz untuk daun palas lah, yang standard ketupat kita makan tu. Okey, so ketupat palas ni kan bukannya boleh kita terus pergi cari daun palas, kita terus buat. Tidaklah semudah itu. Kita perlu untuk ada proses-proses dia terlebih dahululah. Caranya adalah, satu, kita leraikan dia daripada dia punya rumpun ni. Kemudian kita akan jemur. Okey, biasanya mak-mak kita nampak duk jemur-jemur. Mak buat apa? Oh, rupanya dia jemur daun palas. Kenapa nak kena jemur? Jemur daun palas ni tujuannya adalah untuk buatkan daun palas ni dia tahan lama dan liat. Dia memang dah sifat dia dah liat, tapi kita tak nak lagi dia rapuh-rapuh. Okey, kalau dengar kat sini macam tu kan. Lepas dah jemur-jemur tu, kita pun tengoklah satu malam tu mak kita bawa naik rumah tengok TV sambil-sambil kan. Depan TV drama pukul 9 hari Sabtu tu, mak kita pun buka satu-satu. Buat apa sebenarnya? Itulah namanya buka daun. Kita buka daun sebab kita tak boleh nak terus balut macam tu saja daripada dia punya tangkai ni. Kita kena buka satu-satu. Orang panggil buka daun. Okey, bila kita buka daun ni, ada benda yang kita kena kenal pastilah. Okey, iaitu urat dia. Kalau kita tengok, okey, bahagian yang kita akan rasa macam ni. Yang macam ada kasar, ada macam tulang ni, ini dipanggil bahagian tulang dia lah. Okey, bila bahagian tulang dia, ini adalah bahagian luar dia. Okey, ini adalah bahagian luar dia. So, yang tak ada ni, ini adalah bahagian dalam dia. Tapi bila kita nak balut nanti, kita akan gunakan yang ni masuk ke dalam.
Okey, itu tak apa, itu lepas ni kita akan ajar. Okey, untuk cara dia mak kita nak buka tu, mak kita kena buat macam ni lah biasanya. Mak kita pula kena buat macam ni. Kita lah kena buat sini lepas ni. Okey, so kita akan buka daun palas. Okey, kita renggang-renggangkan dia macam tu orang kata kan. Supaya bila kita nak balut daun palas nanti waktu buat ketupat senang. Okey, kita akan buat macam ni. Okey. Lepas tu kita akan gulung kat jari kita. Dengan dua jari kita macam ni. Gulung lagi sampailah dia ke hujung. Okey. Kita gulung. Lepas tu kita buat sesi renggangan. Macam tu. Nampak? Okey. So waktu ni tulang-tulang dia tadi akan macam patah terbeliuk. Orang kata kan, patah. Dia dah patah-patah macam tu. Dia tidaklah keras, jadi macam nampak. Easy. Macam tu. Lepas itulah kita kena buka daun. Sesi buka daun ni kita buat santai-santai je. Sambil-sambil tengok TV. 2-3 minggu sebelum raya mak kita dah buat dah. Dah kalut dah buat ketupat. Okey. Jadi masa kita nak buka daun tu, kita dah kena buat replika ketupat tu siap-siap. Okey. Kita susunlah dalam 3-4 helai siap-siap kat dalam ni. Tapi ni saya tunjuk satu je. Kita akan buat macam bentuk ketupat lah. Macam cara kita nak balut ketupat. Di mana yang bahagian tadi, yang bahagian tulang tadi kita masuk ke dalam. Dan kita balut macam biasa. Okey, macam kita buat ketupat lah. Okey, so. Kita gilis macam ni. Dah siap. So, macam ni sahaja. So, kita boleh letak tepi. So kita buat sampailah habis. Tapi biasanya mak kita akan gabungkanlah 5 dalam 1. Lepas tu mak kita akan biarkan dia dalam 2-3 minggu. Nanti 2 hari lagi nak raya dah kalut buka balik. Kita akan mulakan sesi buat ketupat. Okey, tak faham caranya? Kita tolak tepi. Jom kita tanak pulut dulu. Kita masukkan daun pandan pula. Okey, sekarang kita akan didihkan santan ni terlebih dahulu dan kemudian baru kita akan masukkan beras pulut lah. Okey, masa tu kita boleh adjust air. Untuk api ni kita akan buat api yang sederhana supaya santan ni tidaklah cepat masak. Kita tak nak nanti dia pecah minyak. Okey, kita akan buat dalam proses ni lebih cepatlah. Cepat-cepat saya akan lepas ni. Okey. Okey, sementara itu untuk menaikkan rasa lemak santan ni kita perlu untuk letakkan garam lah. Okey, so saya letak dalam 1/2 sudu besar garam. Okey. Kemudian kalau ada orang nak letak gula, ada orang tak letak. Tapi saya nak letak sedikit gula lah. Okey, untuk dapatkan rasa lemak manis masin tu dalam kita punya ketupat lah. Okey, saya letak sedikit gula. Okey. Kemudian kita kacau sehinggalah santan kita ni mendidih. Lemak betul bau dia ni. Okey, so sekarang kita tengok dia dah menggelegak. Okey, jadi masa ni kita dah boleh masukkan kita punya beras pulut ni. Okey. So sekarang ni kita tengok. Okey, nampaknya beras pulut kita ni dia dah hapus sikit. Maksudnya ada lebihan air ataupun santan atas dia. Jadi maksudnya masa ni kita punya santan dan air yang kita masukkan tadi dah mencukupi. Okey, kalau kita buat macam ni kaedah ni, kalau kita tak yakinlah kaedah kiraan santan, cara ni pun boleh kita guna. Okey. Okey, di peringkat ini kita kena kerak kacau lah. Okey, supaya dia tidak berkerak. Okey. Sampai kita akan masak dia sehingga dia mengering dan separuh masaklah kita punya beras pulut ni. Okey. Okey, baik. Okey, kita nampak santan-santan tadi dah betul-betul meresap masuk ke dalam beras pulut kita. Okey, ini pun dah half cook. Okey, jadi kita tengoklah tekstur dia macam mana. Okey. Okey, dia tidaklah masak. Okey, masa ni dia masih lagi kita akan rasa dia mentah-mentah sedikit, bercampur-campur dengan ada yang masak, ada yang mentah. Jadi kita boleh tutup api. Okey, dan kita akan pindahkan ke dalam bekas untuk sesi yang seterusnya. Okey, jadi kita nak pindahkan daripada kuali pulut ini ke dalam bekas lain.
Lepas tu kita perlu untuk sejukkan seketika. Takkan nak terus balut kan dengan daunnya. Nanti kan melecur tangan. Okay. Kita biarkan sekejap saja, agak-agak suam, nanti kita dah boleh balut. Okey. Kita ambil daun tadi. Okey, so sekarang kita buat kelongsong dia terlebih dahulu. Buat kelongsong dia, ambil yang belah kiri atas ni, kiri saya ni, tarik ke sini. Okey. Kemudian kita buat macam tu. Inilah kelongsong. Jadi kelongsong ni dia mesti tajam di hujung. Okey, dan jangan ada lubang. Okey, nampak Okey, kemudian kita basahkan jari kita. Kita ambil sikit dulu. Kita tolak. Okey. Sampai dia rapat ke dalam, kemudian sambung masuk bahagian lain. Okey. Penuhkan. Tak payah penuh sangat pun tak apa, takat-takat penuh macam ni pun dah okey. Okey. Sebab daun dia agak kecil ya. Okey. So, kita dah penuh macam ni, kita bawa ke tengah. Okey. Kita tarik ke tengah. Okey. Okey. Lepas tu yang nampak di hujung ni kita tolak. Okey. Then kita tengah, kita tolak ke kanan. Naik macam ni. Okey. Pusing macam ni. Dan kita, okey. So di peringkat ni, kalau tak reti, orang boleh buat macam ni je. Tapi kalau reti, kita pusing macam ni. Ambil yang ni. Saya tak tahu nak cakap macam ni. Tengok macam ni. Okey, macam ni. Pusing. Pusing. Tengok jari saya. Okey. Masuk macam tu. Okey. So, nampak kejadiannya? Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, jadi untuk matikan dia, so nampak kita hujung pun dah tajam, hujung ni pun dah tutup. Di hujung ni pun dah tutup. Jadi, kita simpul. Simpul dia buat macam ni. Pusing, Allah. Pusing. Lepas tu kita simpulkan dia. Okey. Kita matikan dia supaya orang kata dia tak terongkai. Okey. So kita dah siap satu. Okey, baik, kita dah selesai balut kita punya ketupat tadi. Okey, so sekarang ni kita nak kena buanglah dia punya tangkai-tangkai hujung-hujung ni. Okey, kita buang macam ni. Okey, kita buang macam ni. Kita potong. Okey. Dan kita terus masukkan dalam periuk yang kita nak rebus nanti. Periuk ni saya dah lapik dengan daun pandan lah. Okay, supaya menambahkan aroma pada masa yang sama. Sekiranya air kering, ketupat kita tak hangit. Kita nak dia hangit. Okay, kita ulang step yang sama sampai habis. Okay. So masa ni kita boleh susun lagi. Okay, masukkan tepi ni. Air dia setakat paras dia lah. Okey. Okey. Dan kita boleh rebus sehingga masak lah. Kalau nak tahu dia masak ataupun tidak, nanti air ni dia akan kering. Bila dah paras nak kering-kering hujung-hujung tu, itu adalah petanda dia dah masak lah. Jadi macam mana kita nak tahu dia masak ataupun tidak? Biasanya petuanya adalah kita rebus sehingga air ni kering. Jadi bila air dah mula kering nanti, dia dah hujung-hujung tu, itu dah petanda dia dah masak. Sebab tu saya lapik dia daun pandan supaya kita tak nak nanti bahagian-bahagian bawah tu tiba-tiba dia melekat dengan bahagian kita punya periuk. Okey. Takut dia terhangit. Okay. So kita boleh rebus sehingga dia masak. Okey, saya percaya di peringkat ini kita punya ketupat dah nak masak. Sebab bunyi rebusan ni dah lain macam sebenarnya. Dia akan bunyi macam bunyi air-air nak kering tu kan. So kita cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Okey. Dia dah masak. Sebenarnya di peringkat ni kita dah boleh tutup api.
Okey, bila kita dah letak api, kita akan keluarkan daripada periuk, letak di bahagian lain atau letak dalam bekas lain dan kita sejukkan dia dan lepas itu kita boleh hidangkan.